Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yaj'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba hammina wa minhaja hayatina wa syafi'an lana yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bika nastaghis fa aslih lana sya'lana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Malam ni kita boleh bersama pula dengan panggil kata dengan nasihat ataupun peringatan ataupun kisah-kisah bersama dengan ustaz kita pada malam ni. Alhamdulillah. Panggil kata hidup kita tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, kita mesti kena cari, kita kena usaha supaya kita hidup di dalam dunia ni ada kebaikan. Apabila kita nak hidup tu ada kebaikan, kita kena cari ilmu, kita kena belajar, kita bersama dengan majlis ilmi, kita bersama dengan majlis-majlis panggil kata Al-Quran, supaya apa? Supaya kita boleh baru semua. Boleh baru hidup kita, boleh tajdid hidup kita, boleh memperbaiki hidup kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita tak apa sebulan lagi kita lepas daripada bulan panggil kata bulan Ramadan. Boleh dipanggil juga kata bulan Allah Subhanahu Wa Ta'ala syarak puasa di dalam bulan Ramadan dan sekali dengan ibadat-ibadat lain tu supaya Allah Ta'ala nak jadi kuat. Litaqwiyah idarah. Panggil kata hidup kita jadi kemah. Jadi kukuh. Jadi molek. Sebab itulah kalau kita perhati molek di dalam bulan Ramadan, kita boleh puasa pada siang hari, lepas tu kita boleh jaga semaya, maya fardu, boleh jaga semaya sunat, lepas tu tengah malam pula kita boleh semaya tarawih, kita boleh semaya witir, lepas tu tiap-tiap hari kita boleh baca Quran, kita boleh sedekah, kita boleh khairat. Kalau kita perhati situ seolah-olah bulan Ramadan ni masuk Allah Ta'ala nak mari kemah. Nak mari kemah hidup kita. Supaya hidup kita tu jadi panggil kata hak duk longgar keru, hak duk kesok keru, hak duk tak betul keru tu mari betul di dalam bulan Ramadan. Mari betul di dalam bulan Ramadan supaya mari kemah mula. Seperti semaya Jumaat 5 waktu, kalau kita duk longgar-longgar, duk lewat-lewat, mari bulan Ramadan nak mari kemah mula. Supaya kita hidup hari-hari, kadang-kadang tak ada doli kepada Quran, tak ada doli kepada ngaji Quran, belajar Quran, masuk bulan Ramadan, kita bakal baca Quran. Bakal doli kepada Quran sebab Ramadan tu bulan Quran. Begitu juga ibadat-ibadat lain.
Bulan-bulan lain ni kadang-kadang kita tak ada hira lah mana. Bawa masuk bulan Ramadan, kita mari hira, kita mari sungguh, mari kita mari kacau, kita mari usaha di dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok situ tu, seolah-olah bulan Ramadan nak mari kemah. Idarah dari segi beri hancakan hidup kita tu jadi penuh dan sungguh di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat-sangat comelnya ibu bapa yang dikasihi Allah Taala sekalian. Begitu juga pada malam ni, kita boleh bersama dengan ustaz kita Ghazali bin Muhammad. Kita boleh bersama dengan nasihat ustaz kita pada malam ni. Ustaz kita nak nasihat kepada kita sekali dengan kepentingan nasihat di dalam kehidupan kita supaya hidup kita ni boleh duk khabar semua. Nasihat ni nak kita pakai khabar ya. Nasihat pakat nasihat nak panggil kata ayah nasihat kepada mama, nasihat kepada ayah, dan ma nasihat kepada anak nasihat kepada ayah, dan saing nasihat sama-sama saing, waris-waris pakat nasihat. Malam ni alhamdulillah kita boleh bersama dengan ustaz kita. Dia nak nasihat kepada kita sekali dengan kepentingan nasihat di dalam kehidupan kita. Gapo dia nak royak? Kita dengar molek, kita perhati molek. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan di dalam di jalan pendengaran dan jalan majlis kita pada malam ni. Maka ustaz dipersilakan ustaz kita pada malam ni. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam Jumaat yang berbahagia, yang mulia, dan juga terima kasih kepada Ustaz Osman Nafi, kepada penonton, pendengar Facebook Muassasah Ilmu Nafi' yang sedang kita duk live shot pada malam ni. Kita minta sama dengan Allah Ta'ala supaya hidup kita barakah. Barakah dunia, barakah akhirat, dan hidup kita dipenuh dengan kalimatun tayyibah Ustaz dah, iaitu boleh masuk telinga kita, boleh dengar nasihat, boleh dengar apa dia sahaja, sama ada nasihat bentuk memberi pengajaran agama kepada masyarakat, nasihat bentuk peribadi atau sebagainya. Maka hari malam ni insya-Allah Ustaz Osman, saya nak kecek sikit tentang kepentingan nasihat dan ada-adanya. Oleh kerana nasihat ni satu kewajipan besar bagi kita. Hidup kita tak sempurna kalau kita tidak ada tegar menegar, royak mengoyak di antara kita, kepada saudara kita, keluarga kita, isteri kita, suami. Sampai kepada para anbiya zaman dulu pun hidup nasihat. Nabi Adam pernah nasihat kepada anaknya Qabil dan Habil. Nabi Nuh AS pernah nasihat kepada anak-anaknya dan isterinya. Dan juga Nabi Ibrahim pernah nasihat kepada Siti Hajar, kepada Sarah, kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail AS. Berarti nasihat ni ibu bapa sedang peringat, sedang penuntun. Bukan sekadar kata nasihat tu hanya hidup di zaman Nabi Muhammad saja, Ustaz Osman. Maknanya nasihat ni hidup lama-lama dah. Pada permulaan jadinya manusia, mula-mula Nabi Adam pernah nasihat pada anaknya Qabil dan Habil, kata jangan hidup balah, yang hidup deki, yang hidup tu, yang hidup ning. Karena ayah ni nak pergi di Makkahul Mukarramah. Ni nak pergi tawaf Kaabah. Pesan pada dua orang ni yang hidup balah, yang hidup deki, yang hidup gapo, waktu ayah tak ada. Tapi akhirnya nasihat tu tidak diguna oleh anak Nabi Adam AS. Maka berlakulah satu jarimah, satu ajakan mula-mula kakak pergi bunuh adik, Qabil pergi bunuh Habil. Ya Ustaz Osman, maka nasihat ni insya-Allah taala nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi orang beriman, ia merupakan sebesar-besar kewajipan ke atas orang Islam.
Bahkan Nabi SAW tu menjadikan nasihat ni ialah agama. Nabi jadi nasihat ni agama. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Nah, para sahabat tanya, ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ni? Nah, nasihat maknanya kita tegur, kita royak, kita pesan. Nah, kita royak pada saudara kita, hidup molek. Nasihat pada diri sendiri, kepada orang dekat kita. Nah, bentuk mana tu terserah kepada peribadi masing-masing. Nah, sebab malam ni Ustaz Osman, saya nak ambil contoh teladan sikit banyak nasihat para sahabat kepada para sahabat yang lain. Dan Nabi SAW tu dia kata, ad-dinun nasihah. Nah, qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ustaz Osman, kalau kita kali nasihat ni, Nabi pernah, para sahabat dulu buat bai'ah, sebagaimana datang daripada Jarir radhiyallahu anhu, dia kata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mubaya'ah. Mana sutik sanja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu untuk nak mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan nasihat bagi setiap orang Islam. Allah. Nasihat besar sekali bapa. Bahkan Nabi jadi nasihat tu, hakul muslim ala muslim sittun. Nah, hak orang Islam ke atas Islam yang lain, negara. Dan salah satu negara tu ibu bapa sedang pernah ialah, agapo dia ialah, wa idza stansahaka fansahlah. Apabila dia minta nasihat daripada kamu, kita kena beri nasihat. Allahu akbar. Hidup nasihat ibu bapa sahabat dengar, saya tahu jaya masyarakat kita. Lepas semaya kita nasihat. Nah, selain pada nasihat ketubah Jumaat pada minggu itu, ada setiap hari lepas semaya subuh. Lalu ni dia ada siang tamsai, Ustaz Osman. Kita kelih. Kadang-kadang sejik mana-mana tu dia ada siang tamsai. Nah, siang tamsai ni maknanya keceklah sejik, maka suara tu tersebar kepada setiap juru kampung umum, setiap juru celah-celah rumah ke rumah, soi ke soi, rumah ke rumah ke dapat dengar nasihat. Sebab tu orang Islam ni ibu bapa hidup. Saya kelih ibu Ustaz Osman, ada orang barat, seorang barat, orang perempuan, dia ni seorang Chang Taipa. Orang dia pernah orang Taipa naik bab lah. Orang Farang, orang Amerika. Dia masuk Islam dengan sebab dia tahu agama Islam ni nah. Hidup nasihat. Ada ceramah, ada ngajar semua, ada royak semua. Tak ada lah agama lain. Kristian minggu sekali ya. Nah, kalau agama Buddha tempat kita masuk lewat ya. Nah, tak ada luar wak lewat tabak. Tapi Islam ni setiap waktu, setiap masa, setiap detik ada nasihat. Di situ dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka nasihat ibu bapa hidup. Nah, kita orang salah ni. Nah, sebab tu dia tahu wajib kata orang Islam semua nasihat bagi saudaranya. Walaupun dia panggil peringkat dalam masyarakat tertinggi sama sekali. Walaupun kedudukan dalam masyarakat dia ada tambang tinggi, jadi puak, jadi nayu oboto, nayu oboco, jadi tok guru, jadi babo, nah jadi gapo sekalipun, bukan kata kita tak ada ya tok guru tu dia ada ilmu dah. Salah ibu bapa. Ustaz Osman salah itu. Dia berkata tak nak ya ustaz tu dia ada ilmu dah. Tak nak royak dak bapa tu dia ada ilmu dah, dia ada ilmu dia tahu dah. Salah ibu bapa. Kalau kita katalah tu salah. Kita kena nasihat dia. Nanti dah orang masyarakat Pak Itolik dia orang di bapa tak wani nasihat. Orang ada yang di tok menit tak wani sebab dia terutama orang ada ilmu dah. Kita kena nasihat lagi. Kedai orang masuk ada ilmu tapi tak terima nasihat, orang ni mula-mula masuk neraka di akhirat esok. Allahu akbar. Ustaz Osman, sebelum daripada Ustaz Osman nak sambung sikit, maka saya kelas sikitlah tentang nasihat ni. Cara nasihat ibu bapa, kita boleh nasihat bentuk sarahah. Kita tak nampak Ustaz Osman, sebab apa kena hidup nasihat? Kerana masyarakat kita, masyarakat panggil suka wipah wicah. Saya patik lah, kadang-kadang kita tak kenal pada seorang peribadi dia.
perbuatan dia, kita wipak wicang belakang. Tetapi tidak pernah kita pergi kecek dengan dia, pergi nasihat dengan dia. Tak pernah. Jadi saya kira masyarakat kita, masyarakat yang nampak benda berperan dalam satu orang dan satu ongkong baik, satu gambar baik. Tetapi apa kita tak nasihat? Kita suka wipak wicang. Kerana masyarakat kita, masyarakat yang suka wipak wicang, suka mengupak tetapi tak suka nasihat. Padahal dalam Islam ibu bapa sahabat sebab dia ya. tinggal hak agama suruh tu. Agama Ya. suruh nasihat. Bahawa dia tinggal nasihat, dia mari benda lain. Jadi benda lain lalu dah. Mari benda lain. Mari pak wicang kata Allah tu lah demo dia kata padahal benda tu fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita beri nasihat, beri peringatan dia tu kadang-kadang beri manfaat pada orang Islam. Ustaz Osman kita kelih di sini. Ya bapa dah, ya ustaz dah tak leh. Padahal ibu bapa sahabat dengar, ulama kata kalau kita tak kuasa tak nak muajahah. Mana kita tak kuasa berdepan dengan muka dengan dia, maka ulama kata kita tulis surat sepucuk, ada dalamnya nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Nabi Sulaiman di atas surat pada Raja Balqis. Nak nasihat Raja Balqis. Raja Balqis kata semua tari, puja tari. Maka buah huk-huk diriwayat pada Raja Sulaiman kata di negeri Sabak ada seorang raja perempuan itu semua tari. Nabi Sulaiman ibu bapa dia dak pergi pacena selalu dak. Dia tulis surat sepucuk. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Masya-Allah. Janganlah jangan kamu lampau kat aku besar lebih daku, datanglah dengan serah diri. Atas surat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Balqis. Nah, akhirnya Nabi Balqis terima nasihat masuk Islam ibu bapa. Sebab tu Ustaz Usman saya kelas di sini, kalau tak kuasa nasihat betul berdepan orang besar, orang ada thumbnail, kita tulis surat sepucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak saya ayat nama kita pun tak apa. Kita ambil TU yo senyap-senyap. Dan TU rumah dia ke tempat kerja ke dia. Kita tu bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah salah seorang yang niat baik kepada saudara, kepada Tok Nebel, kepada Tok Menek, kepada Tok Ime. Dan saya nak sikit, saya nampak sikit banyak dalam masyarakat saya, masyarakat kita ni. Saya salah satu anggota orang kampung ni, kampung tu. Nah, kampung Tulo juga, tapi tak ayat tuai lah. Kalau kita takut kita kadang ada juga panggil pergi ayat tuai, dia orang yang kena nasihat paling murah. Kita tulis surat. Tak perlu ayat nama, tak perlu ayat apa, ayat nasihat kita, ambil tiru dia atas surat lagi. Buh pada sini, atas lagi. Allahu Akbar. Dengan uslub yang jelas, uslub yang tak mengelukakan seorang itu. Tapi kita ngasuh. Kita pun Ustaz Usman dengan surat pun tak. Dengan surat pun tak. Dengan betul berdepan pun tak. Hak ni lah masyarakat kita kau punah, kau rusak dan sebagainya. Allah. Ustaz Usman, saya ambil contoh sikit. Panggil jalan nasihat ni juga tak boleh. Dapat muka orang lah. Tak boleh juga. Orang yang ketua kata-kata dia nak nasihat pada seorang makmum dia. Kata tak payah ramah. Waktu tak boleh. Israel lari sama sekali. Nah, ada hikmah, ada kepandaian lah, ada cit vitaya. Ada kepandaian. Bukan tua kita ni ada ketua, kita ada PO, kita ada ketua kampung, ada puah. Nak kata demo tu tak panggil kata tak payah ramai. Buk panggil membongkarkan keburukan dia tak payah ramai, tak payah ramai tu auto Islam tak galak. Nah, kerana dia tak terima macam tu. Islam tak terima. Sebab tu kita Nabi SAW, Nabi SAW tu kelihatan nasihat pada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib jalan dengan Nabi tu, jalan-jalan. Orang Tino lalu. Orang Tino lalu di hadapan Nabi SAW. Ali bin Abi Talib kelih pada Tino tu turun panggil tam. Kelih turun. Maka Nabi SAW kata, Ya Ali, la tattabil nadratan nadrah. Fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Allah. Hei Ali, jangan kamu ikutkan pandangan kepada pandangan yang lain. Satu pandangan kepada satu pandangan. Jangan hidup kelih. Jadi ikut. Nah, satu pandangan kepada satu pandangan. Kerana sesungguhnya bagi kamu hak pertama saja, bukan yang kedua bagi kamu.
Maknanya yang pertama oleh saya tak kira apa lah. Dia kalau kamu nak kelahitin kali kedua tu saya kira dosa lah. Nah. Dan jumpa tu juga Nabi SAW nasihat pada Abdullah. Ya Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Masya Allah. Hei Abdullah bin Umar. Jadilah kamu atas dunia ni seolah kamu orang yang pelik atau orang yang lalu jalan sahaja. Hei Mu'ad. Wallahi. Inni uhibbuka. Fala tad'una fi duburi kulli salatin. An taqula. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, demi Allah, sesungguhnya aku ni kasih padamu. Ke Nabi SAW. Ya aku kasih padamu. Aku cinta kepadamu. Jangan kamu tinggal setiap lepas kali semaya. Nah, iaitu kamu kena kata, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahu Akbar. Ya Ustaz Asman, boleh kita tak nak sama lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Dah kita boleh dengar ustaz kita wayak berkenaan dengan kepentingan nasihat. Sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita orang Islam ni kena pakat-pakat nasihat. Maka ustaz besok kecek sekali dengan ni apa. Ni apa ni orang buza. Orang buza. Ya orang buza. Lepas tu dia buat perjumpaan acak lah. Dengan email khatib bila di Ampere tu. Panggil kata saya kena perkataan dia. Dia kata lagu mana? Dia kata dia pesan kepada tu email khatib bila dia kata ajaklah anak makmum pergi sembahyang jemaah kurang-kurang. Dia panggil kata nak apa ni boleh dia ada kamu dah. Dia kata royaklah ke anak makmum pakat pergi sembahyang jemaah. Jangan jadi sepa dengan orang buza dengan orang Kristian, dia kata. Kata kena. Dia kata orang buza budak-budak pergi ketik tak ada. Dia royak diri ni bukan tu dah. Orang buza sikit sangat. Budak-budak pergi ketik. Orang tua yang banyak kali ketik. Kita pun tak tahu kalau dia tak royak. Dia kata orang Kristian supaya agak. Dia biasa pergi di Filipin. Orang Filipin Kristian dia royak dia kata budak-budak rumlah ni tak pergi dah di gereja ni. Jadi kata dia dah harap-harap orang Islam ni duk pergi sejid lagi kata. Sebab apa? Pailah yang noi pailah mak wan suk kata. Yang noi dai fang nasihat tu iman di masjid. Ni kata kepentingan nasihat. Jadi kata ni apa ni yang nampak kata orang Islam ni duk molek lagi. Sebab apa? Dengan sebab ada hari jemaah, lepas tu tik imam duk nasihat. Tik imam baca tebah, tok khatib baca tebah tu dia kata, yang noi dai fang tu iman nasihat di masjid. Dan dia kata kepentingan. Sebab apa? Kalau kita dengar dengan dia royak orang buza saat ni, dengan orang Kristian saat ni, pemuda dia tak pergi rasa sejid. Allah, kita serius. Sebab apa? Duk serius takutnya buza tak pergi dah. Ketik dia. Kristian tak kira belajar dia. Hendak bosan-bosannya pemuda budak-budak kita pula tak pergi sejid pula. Allah. Sampai tu dia ayat pasal tu kita mikir. Bosan-bosan takut. Panggil kata orang hak nak wi Islam tu jatuh, nak wi Islam tu lemah, nak wi Islam tu tak erat, dia tak sewi. Ya buat lagu-lagu mana nak we kata pemuda kita tu hidup galik benda lah. Kalau hari Jumaat pun pergi lewat-lewat. Tok khatib baca khutbah nak habis baru nak pergi. Tok khatib kadang-kadang duk baca Allahumma ighfir lil muslimina wa muslimat penuh duk tangguh. Baru mari. Jadi kita dengar tengok situ kok Allah takutnya. Sebab apa? Sebab buza Kristian tak kira sejid. Lah ni duk kita dah. Kita kena pergi teraju jadi kukuh. Adik kakak yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Kita pakat jaga molek. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, tengok molek anak-anak kita. Panggil kata sekurang-kurang seminggu sekali anak kita boleh pergi dengar nasihat. Di masjid hari Jumaat. Lepas tu nasihat hari-hari lain, benda-benda lain kita kena usaha tambah. Tambah boleh kita boleh dengar nasihat orang lain lagi. Walaupun sikit-sikit sehari,
Deh, walaupun kita pakat nasihat sesama kita, deh, kita jangan tinggal nasihat di dalam kehidupan kita. Deh, kita dengar supaya apa ayat tadi sangat-sangat penting nasihat supaya apa? Deh, supaya pemuda, deh, budak-budak kita tu boleh duk pergi sejid lagi. Deh, dia dengar panggil kata, dia kata jangan dah, tu email di masjid tu royak suruh pakak di sejid, dah royak suruh pakak ngaji, royak suruh pakak makan benda halal, dah royak jangan duk makan benda-benda haram, dah. Dia telitah agak, dia gambar juga. Tiap-tiap hari minggu tu boleh jadi dia tanya orang-orang Islam kata dalam ketubah tu duk royak gapo. Dah, dia boleh royak kepada email khatib bila apabila mari jumpa di ampa, dah lama-lama sekali. Dah, ini nak kata kepentingan nasihat di dalam kehidupan agama kita. Maaf saya umur saya ni api mampus. Umur saya ni api mampus. Ya. Ya. Apa tu Ustaz boleh sama tak tu? Boleh insya-Allah boleh kecek tapi maaf jadi api mampus dari kampung. Nah maka saya boleh kecek lah insya-Allah tapi tak nampak muka lah. Ya. Jadi alhamdulillah tadi kita dapat dengar Ustaz Usman kata nasihat tu sebagai orang sia sendiri dia nampak molek. Kerana hidup nasihat ni dia hidup masyarakat. Hidup nasihat, hidup masyarakat. Sebagaimana Ustaz Usman Nabi SAW, Nabi SAW dia tu panggil mudah-mudahnya dia nasihat dia tak sewi berdebat. Nabi dia lari benar. Biar kita nak nasihat orang jangan berdebat. Berdebat maknanya al-jadal. Jadal berdebatlah, berdialog. Nah, kecek siapa akik soromu, akik soroku siapa kepada timu balah. Itu Nabi lari benar. Tekan. Sebab tu anak kita, sebab tu ngepek dengan nasihat tak suka Ustaz Usman dah. Kita ngepek pada anak kita, ngepek bombay kapo tak semaya, bakpo pergi lewat, itu kita ngepek. Tapi nasihat ni kita mai duk dapat royak. Nah, cara kita nak royak dia, nak tegur dia tu, nah, dia kena ada tempat tertentu, masa tertentu. Kena Nabi SAW tu, Nabi nak denda para sahabat tu, Nabi tak kecek waktu 3 hari. Hak-hak mukhalif dalam satu peperangan tu. Tapi para sahabat tu jadi dia pun dah heran apa Nabi nak kecek dengan dia. Nah, sahabat-sahabat nak kecek dengan dia. Jadi di situlah barulah Nabi nasihat. Hanya ya tu nasihat ni ibu bapa siapa dengar. Nah, kita kena ada, kita nak royak gapo. Misalnya orang malas semaya. Orang malas semaya, tak semaya, jiran kita tak semaya. Kita nak royaklah nah dia. Tak semaya, kita tahu jiran ni tak tutup aurat, jiran tak semaya. Kita kena kecek molek. Yang neraka kita tu, nah, alaqah kalau jiran kita kena husnul alaqah dulu. Buat baik dengan dia dulu, rapat dengan dia, we makan dia, patut tolong dia. InsyaAllah Ta'ala, saya yakin Ustaz Usman ulama kata, ahsin ilan nas, tasta'bid qulubahum. Kita kena buat baik, ya tu buatlah baik kepada manusia, kita akan memperhambakan hati dia kepada kita. Mana hati dia akan tu kita direct dah. Tapi orang baik ni, dia kita buat baik dia ni, tolong dia lah, tolong anak dia, tolong suami dia. Pada akhirnya, dia tu malu pada kita, boleh kita nasihat dia. Allahu Akbar. Itu besar sekali. Ustaz Usman, saya kira Ali Umar bin Khattab, dia nak mati Allah ya. Waktu yang sembahyang subuh tu, Abu Lu'lu' al-Majusi, nah maaf saya kena kecek lagi gelak. Kenapa? Kerana api mampu ni. Saya kena kecek lagi gelak lah. Nah, jadi Abu Lu'lu' al-Majusi ni, nah dia tu mati ke Umar buah nak mati dah. Maka Umar waktu dia nak mati tu, bapa saya dengar. Nah, datang seorang pemuda, mari nak takziah, mari nak ucap selamat tinggal dengan Umar bin Khattab. Tiba-tiba yo salam assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Umar pun jawab salam dia waalaikumsalam. Tiba-tiba dia kata sesungguhnya Allah Taala telah beri berita gembira padamu. Allah Taala telah bergembira padamu kerana mu orang duk saingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu seorang ahli bai'ah. Kamu ada seorang sahabat yang baik. Khilafah kamu adalah sangat adil. Nah, dia royak-royak Umar terimalah. Umar terima.
Tapi Umar pun bimbang takut hak you nasihat takut Umar jadi ria lah. Tiba-tiba Umar bin Khattab nampak seorang yatim ni baju dia labuh. Pakai baju labuh. Lebih pada buku lali. Kulali. Allah, Umar panggil dia dekat. Bagi nasihat dia. Irfa izaraka. Akik sikit bajumu tu. Tinggi pada buku lali sikit. Allah, nak kata Umar nak mati lolo ni hidup lagi nasihat kepada seorang pemuda yang pakai baju labuh. Yang pakai baju labuh, nasihat. Akik sikit bajumu kerana baju labuh ni. Dan Nabi lari kerana dia wailun panggil bagi orang yang pakai baju labuh. Panggil mutakabbirin lah. Orang takabur lah oleh pakai baju labuh ni. Maka Umar sakat baju tinggi sikit. Lepas pada buku lali. Masya Allah. Nak kata Umar bin Khattab sedang penonton. Hidup nasihat. Sebab tu saya nak pesan lah ibu bapa saya pendengar bagi orang yang ada dengar Facebook kita ni. Jangan kita hidup mengepek. Jangan kita hidup mengepek, hidup tamnik. Tamnik anak kita, tamnik tu laki kita, tamnik bini kita. Tamnik dengan nasihat tak serupa sama sekali. Nah, nasihat yang ada tepat dia, yang ada masa dia tertentu. Kadang-kadang kita tak munasabah kita nasihat apa yang ramai kita main jumpa senyap-senyap. Hak paling molek ulama kata, nasihat betul sirri, betul senyap-senyap. Hak paling molek sekali. Panggil dia senyap baik nyata, pakai nasi kita sekali, royak dia. Saya tak puas hati demo sorry, royak. Atau panggil hatu orang panggil percaya di antara saing kita, di antara keluarga kita. Insya-Allah taala. Saya akan hidup nasihat tempat kita ni tak ada lah benda jahat banyak. Pemuda kita tu dengan nasihat semua. Nah, saya ingat ada seorang perempuan tu, dia duduk dengar radio risalah kita ni lah. Dia main tiak di tempat saya ni, tempat tak kerja ni. Dia ni panggil orang bokprong naik. Orang bergerak dalam masalah suami isteri. Orang panggil tak berjaya dalam hidup. Tiba-tiba dia main dengar nasihat melalui orang-orang nak cakap orang. Dia tiak atau dia ni penca ciwit kang rat. Bawa buka hati hidup dia. Dengan sebab dia dengar nasihat dalam radio. Pada tiak di sana, tiak risalah kita, tiak doa ciwit dia. Dia buka hati dengan sebab dia dengar nasihat. Allah, itu besar nasihat. Masya Allah. Itu sekadar tu insya-Allah malam ni Ustaz sebab saya. Kerana apa? Nah, boleh Ustaz semua tambah lagi. Tapi saya minta undur diri dulu lah kerana duduk gelak ni lah. Tak apa. Terima kasih banyak. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itulah apa yang kata ibu bapa, adik kakak yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Sangat-sangat penting di dalam hidup kita ni kenawi ada nasihat. Kalau kita tengok Umar bin Khattab, ustaz kita wayak sani, dekat-dekat nak mati dah. Dia nasihat lagi. Tapi nasihat dia tu sangat-sangat comel, dia niat molek, dia kecek molek. Kita kena beringat molek juga. Kita nak nasihat kepada anak, nasihat kepada siapa ni, kita kena kecek molek. Lepas tu kita yakin orang kita ni tak beken kalau kita kecek molek. Nasihat benda molek, panggil royak molek, rasa ko mudah orang mau kita. Lebih-lebih lagi anak kita. Misalnya anak kita tak semaya, anak kita malas semaya, anak kita malas sekolah, anak kita malas ngaji Quran, kita panggil nasihat molek. Kita kena jadi ubah hidup kita ni hidup nasihat. Wasawasau, watawasau, pakak-pakak royak, pakak-pakak nasihat, pakak-pakak royak, sesama kita. Supaya apa? Supaya kita ni nak jadi molek. Hidup kita nak jadi molek, hidup kita nak jadi comel. Sampai itulah panggil kata agama kita dan nabi kita ni suruh pakai hidup nasihat. Pakai royak. Jangan duk lock. Panggil kata kita duk tak betul dah. Kita hidup tak betul, kita duk buat tak betul. Ada anak beranak waris-waris tahu pun duk dia tak ada pihak kata apa. Sangat-sangat rugi tu. Kita kena ada sifat, kena tanam sifat kata Allah kesiannya. Anak kita tak semaya, siannya anak kita tak ngaji sekolah.
dah kesiannya cucu kita tak ngaji Quran. Dah bawa kita kesia tu, dah kita mari mikir nak buat lagu mana. Dah nak buat lagu mana. Kita kena nasihat. Jangan bawa anak kita tak semaya kelik mari. Kata kat tu, kata gitu, kata gini. Tu tak sih. Dah, kita kena panggil oyak molek. Dah, geno abeh. Dah, abeh semaya kedak lagi ni. Dah, tak semaya lagi. Abeh kena pergi semaya dulu. Masuk masa lama dah ni. Dah, oyak biar baik, kecek biar baik. Dah, saya yakin kata anak kita, dah, cucu kita, waris kita, kalau kecek molek, oyak molek, dia akan dengar nasihat kita. Dah, lepas tu dengan nasihat ni lah paling kata nak bawa kemajuan hidup kita. Dah, nak bawa kebaikan dan nak bawa keselamatan hidup kita pula jadi comel ni. Dah, kita ni hidup tiap-tiap hari ni duk usaha nak jadi comel, nak jadi molek. Tak molek bila kita kena pakat-pakat usaha nasihat. Dah, Allah sangat-sangat comelnya hidup kita. Dah, malam ni kita boleh bersama dengan kepentingan nasihat. Dah, lepas tu kita pakat-pakat hiduplah nasihat sama-sama kita. Dah, supaya kita boleh hidup di dalam di atas jalan ihdinas siratal mustaqim. Dah, hak pentingnya nasihat kita ni nak betul jadi hidup kita tu jadi betul. Hidup biar tak betul, kita pakat betul. Anak kita, waris kita, waris kita, anak beranak kita, sayang kita, jadi betul. Boleh betul dah, boleh istiqamah pula. Kita pakat-pakat royak nak buat lagu mana, kita boleh istiqamah. Kalau duk semaya jemaah dah nak buat lagu mana, boleh semaya jemaah sama. Kalau duk baca Quran dah nak buat lagu mana, kita boleh istiqamah baca Quran. Kalau boleh duk ngaji Quran, kita nak buat lagu mana, boleh ngaji Quran sama. Itulah pada malam ni. Terima kasih pak kita belaka. Malam ni sekat ni dulu. Insya-Allah kita sambung minggu depan pula. Kita sambung minggu depan pula. Di dalam masa tula. Masa pukul 8 lebih-lebih. Insya-Allah kita bersama pula dengan apa yang kata majlis kita macam malam ni. Malam ni sekat ni dulu. Marilah kita berdoa kepada Allah. Marilah kita pakat taat kepada Allah. Marilah kita pakat apa yang kata tanah keikhlasan di dalam hidup kita. Sebagaimana kita doa amal ibadat di dalam bulan Ramadan. Dan marilah kita tanah di dalam kehidupan kita tu jadi teguh. Jadi teguh di dalam ibadat kita. Sebagaimana kita boleh buat di dalam bulan Ramadan, kita keluar daripada bulan Ramadan pun kita boleh istiqamah lagi ibadat-ibadat yang ada di dalam bulan Ramadan. Ibadat kita suk mana? Suk wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tu riwayat dah. Jangan kamu mati, melainkan kamu tu orang serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kau sehingga siapa kita mati. Bukan kata habis Ramadan habis ibadat. Habis bulan tu habis ibadat dak. So kita wala tamutun illa wa antum muslimun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itulah pada malam ini. Terima kasih buat kita belaka. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا قيامنا وصيامنا وقراءتنا وكل عبادنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته